استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sidang penonton, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpahan kurnia inayah dan kasih sayangnya dapat sama-sama kita dipertemukan pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal soleh kita bersama insya-Allah. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, dan ahli keluarga baginda serta para sahabat, para tabi'in, tabi'in semuanya. Dan tuan-tuan dan puan, kita pada hari ini telah pun masuk pada tanggal 11 Rejab 1444 Hijrah. 12 Rejab, masya-Allah. Berjam selit 10 hari di bulan Rejab telah pun kita lalui dengan insya-Allah cemerlang. Kita akan masuk separuh masa yang kedua dan akan ada separuh masa yang ketiga. Pastikan bulan Rejab yang kita minta ini, iaitu diberkati bulan Rejab, diberkati di bulan Syaban dan sampai ke bulan Ramadan, adalah kita betul-betul menghayati di sebalik lafaz minta berkat itu. Ya, minta berkat artinya kita bersungguh untuk melaksanakan ketaatan. Dan subhanallah, dalam bulan Rejab ni juga ada satu peristiwa yang hebat, namanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Antara pengajaran terpenting dalam peristiwa Isra wal Mi'raj adalah apabila Nabi SAW berada pada kedudukan langit yang tertinggi. Di saat Nabi Muhammad SAW mendapat persyariatan solat, maka Nabi Musa AS pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Musa, wahai Muhammad, umat kamu tak mampu nak solat lebih daripada waktu ini. 50 waktu tak boleh." Maka Nabi pun dinasihatkan oleh Nabi Musa untuk naik dan minta kurang. Maka Nabi SAW pun lakukan seperti mana yang telah dipinta oleh Nabi Musa AS. Dan akhirnya turun balik, naik balik, turun balik, naik balik, turun balik, naik balik, turun balik. Sampailah 50 waktu menjadi 5. Di saat menjadi 5 waktu pun Nabi Muhammad SAW telah dinasihatkan oleh Nabi Musa, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naik balik kerana umat kamu 5 pun susah." Betul dah, 5 pun kita susah nak buat tuan-tuan.
Tetapi Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, 5 pun cukup lah. Ya, 5 pun okey lah tu. Dan aku dah tak mampu nak naik lagi dah kerana perasaan aku rasa malu. Sebab Nabi minta bersungguh. Kita kalau minta bersungguh, orang bagi, kita pun malu nak minta lagi. Nabi Muhammad SAW memang minta bersungguh. Dan akhirnya kali terakhir nak minta, Nabi Muhammad SAW kata, wahai Musa, aku dah tak boleh dah. Aku dah malu nak minta kurang lagi. Tuan-tuan dan puan, apa pengajaran terpenting dalam peristiwa situasi yang berlaku itu? Nabi Muhammad SAW dia ajar apa? Boleh tak Allah bagi terus 5? Boleh. Dan memang takdir solat itu 5 waktu. Sebab itu Nabi Muhammad SAW akhirnya berhenti pada 5 waktu. Pengajaran terpenting yang boleh kita ambil daripada situasi Nabi naik dan turun di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj adalah apa dia? Bahawasanya pentingnya untuk berdoa bersungguh-sungguh. Nabi Muhammad SAW diajar untuk berdoa. Kenapa kita tidak mahu berdoa bersungguh-sungguh? Kenapa kita kadang-kadang bersangka-sangka pada berdoa? Dan itulah yang berlaku bila mana Nabi SAW berkata kepada Musa, wahai Musa, aku malu dah nak minta. Maksudnya apa? Allah Ta'ala hadirkan situasi yang Nabi Muhammad SAW sendiri yang rasa malu nak minta. Sedangkan tidak ada arahan pun untuk jangan minta dan dah tak ada peluang untuk minta. Nabi Muhammad SAW mengata pada Musa, wahai Musa, aku dah malu nak minta. Nampak? Situasi itu menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad SAW mengajar kita bahawasanya kalau minta lagi boleh. Tapi Nabi kata, aku malu nak minta. Selalunya yang berlaku dalam hidup manusia, kita yang meletakkan had pada permintaan. Sedangkan Allah Ta'ala kurniakan pada kita terlalu banyak. Lalu bila Allah datangkan apa juga ujian, kadang-kadang tak selari dengan kehendak kita, kita tak suka dan kita benci pada situasi itu. Seakan-akan kita marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kenapa kau datangkan situasi yang aku tak suka ini? Ya, kadang-kadang manusia dia tak adil kan. Bila sakit dia tanya pada Allah, ya Allah, kenapa aku sakit? Tapi bila dia sihat, dia tak pernah tanya pada Allah, ya Allah, kenapa aku sihat? Ya? Ironinya manusia. Bila dia sakit, dia pandai mengadu pada Allah, ya Allah, kenapa aku sakit, ya Allah? Ya Allah, kenapa aku susah, ya Allah? Ya Allah, kenapa aku miskin, ya Allah? Bila dia sakit, bila dia miskin, bila dia sedih, dia mengadu pada Allah kenapa dia. Tapi bila dia kaya, bila dia sihat, bila dia bahagia, ada tak dia cakap pada Allah, ya Allah, kenapa aku bahagia, ya Allah? Ya Allah, kenapa aku kaya, ya Allah? Ya Allah, kenapa aku sakit, ya Allah? Oh, maksudnya apa? Kenapa kita tidak adil pada kita menyatakan kenapa kita. Bila sakit, kita kata kenapa kita. Tetapi bila sihat, tak pernah kita nak ungkap, ya Allah, kenapa aku sihat, ya Allah? Itu mungkin kita boleh faham. Semalam saya bahas kitab Sifat 20. Ya, Sifat 20 dalam bab kudrah. Ya, semalam saya ceramah di UK Perdana. Yang cerita tentang sifat kudrah Allah Ta'ala, Allah boleh datangkan manfaat dan Allah boleh datangkan mudarat. Di saat Allah datangkan mudarat, kita kerap bertanya pada Allah, kenapa aku, ya Allah, kenapa aku? Tetapi di saat kita merasai nikmat, kita tak pernah tanya, ya Allah, kenapa aku rasa nikmat, ya Allah, kenapa aku yang diberikan pilihan untuk dinaikkan pangkat, kenapa? Jadi subhanallah, dalam hidup kita ni memang kita kena banyak berdoa pada Allah Ta'ala. Dalam hidup kita ni kita diajar, Nabi mengajar kita dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, jangan pernah bersangka-sangka pada the power of doa. Jangan pernah kita kurangkan kualiti doa kita kepada Allah Ta'ala. Baik, mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan, mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Adik Siti Maisarah daripada Terengganu, Waalaikumsalam, terima kasih atas kehadiran. Kepada Muhammad Syahran, kepada Epi, kepada Fatimah Yaakob, kepada semua yang hadir, Kak Fatimah Yaakob, Masya Allah. Kepada siapa lagi? Saya tengok sekali Kak Julia Osman, Ar-Rosmin, Waalaikumsalam, Kak Salidah Saleh. Dan semua yang hadir doakan kebaikan kepada Rashidi Manab, Masya Allah, Zadila Ahmad Yusuf, dan semua yang hadir yang didoakan berpandangan, yang hadir dan yang tidak hadir lah. Wong Jo, Masya Allah. Dan didoakan sahabat-sahabat kita yang lain dalam hari Jumaat yang penuh kebaikan ini, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, umur yang panjang dan kesihatan yang sempurna. Allahumma amin. Baik, kita menyambung perbahasan iaitu berkenaan dengan konsep tawakal. Kita dah bercakap dah sebelum ni, iaitu antara perkara yang perlu kita buat adalah tawakal. Baik, kita sambung sikit.
Allah Subhanahu sabda Nabi SAW terdapat 4 perkara yang telah menjadi takdir. Antara takdir Allah Ta'ala yang perlu kita faham yang berada di Lauh Al-Mahfuz. Ada orang tanya, Ustaz, Lauh Mahfuz ni apa? Allah ajalah yang tahu. Mana kita nak tahu? Saya pun tak pernah sampai ke Lauh Mahfuz tu hak Allah Ta'ala. Maka kata Nabi SAW ada 4 benda yang Allah Ta'ala telah tentukan di Lauh Al-Mahfuz untuk siapa? Untuk kita. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan langit, bumi dan lainnya ikut ketetapannya di Lauh Al-Mahfuz. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan langit 7 lapisan. Allah ciptakan bumi 7 lapisan. Kesemuanya itu di dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Maha Kudrah. Allah menciptakan segala-galanya ini di atas kehendak dan kekuasaannya. Dan cuma kita tak boleh nak fahami apakah maksud sebenar langit. Langit ni yang mana kalau kita tengok dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi naik langit. Langit apa langit? Langit tu dekat mana langit? Sebab langit ini merujuk pada tempat yang tinggi. Sedangkan kalau kita di bumi, kita punya tempat tinggi kita hanya dekat bumi je kita boleh define tinggi. Luar daripada bumi, kita tak boleh mendefinisikan tinggi. Pasal tak ada tinggi dah. Macam mana kita nak definisikan tinggi di alam cakrawala sedangkan dia tak ada jejak? Tak ada jejak atau tak ada jejak? Dia tak ada bawah. Bila tak ada bawah, maka dia tak ada tinggi. Boleh faham kan? Kita boleh ukur sesuatu yang tinggi dan yang rendah kerana dia ada jejak. Dia terjejak ke bumi. Jadi kita tahulah starting point dia bumi. Tapi bila kita keluar daripada alam ini, kita berada di alam atmosfer, kita berada di alam cakrawala lah, di angkasa lepas. Kita tak boleh ukur tinggi sebab kita tak ada ground. Allah Ta'ala sebut tu menunjukkan betapa besarnya alam ini. 7 petala langit, 7 petala bumi. Dan subhanallah, saintis mengatakan bumi ini still expanding since the day one Big Bang Theory occur. Cakap Jawa sikit pagi ni. Bumi ini masih lagi berkembang semenjak daripada hari pertama Big Bang Theory. Cuba tuan-tuan bayangkan, Big Bang Theory tu berlaku berjuta tahun, nampak dah? 1000 tahun. Dan alam ni sentiasa membesar. Allahu Akbar. Bila kita dengar macam tu, rasa takut sangat. Bayangkan kita ni umpama habuk berbanding Malaysia. Manusia ni umpama habuk berbanding negara Malaysia. Negara Malaysia umpama habuk untuk dunia. Dunia umpama habuk untuk sistem solar kita. Yang ada 9 planet keliling matahari. Kita ni umpama habuk je. Matahari umpama habuk berbanding this whole universe. Maksudnya kita ni habuk pun tak ada. Betul tak tu, kita ni habuk pun tak ada pasal kita ni kecil sangat berbanding dengan alam cakrawala yang keep on expanding, yang mana kita ni sangat kerdil dan kecil. Lalu kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah merancang dan mencipta 7 langit dan 7 bumi mengikut ketetapannya di Lauh Al-Mahfuz. Betapa kerdilnya kita, tuan-tuan dan puan, Allahu Akbar. Sebab lately ni saya tengok banyak cerita pasal astronomer luar angkasa lepas. Anak saya Adam ni dia suka tengok YouTube pasal angkasa lepas. Jadi yang melintas dekat saya punya berita-berita dekat YouTube tu pasal angkasa lepas. Kadang-kadang saya terklik, saya tertengok. Dan ada discovery yang menyatakan alam ni sentiasa bergerak-bergerak. Dan kalau kita pergi ke angkasa lepas, kita akan terapung sampai bila-bila lamanya. Dan tak hancur pula. Itu saya sangat menakutkan lah. Kira macam mind blowing lah macam tu. Baik, sambung. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan tabiat seseorang. Sedangkan pendidikan hanya sebagai penghalus kerana ada manusia yang bertabiat pemarah dan ada yang sabar. Seorang ahli pendidik tidak akan mampu menghilangkan sifat pemarahnya kerana memang sudah menjadi tabiatnya. Dan hanya sifat itu mampu disalurkan kepada perkara yang bermanfaat. Perkara yang kedua Allah Ta'ala dah tentukan pada kita adalah tabiat. Adam pembijak macam abinya, Masya Allah. Terima kasih kepada Siti Maisarah, Masya Allah. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan tabiat. Menciptakan tabiat. Tabiat ni apa? Tabiat ni apa yang kita buat pagi, petang, siang, malam lah. Marahnya kita, cakap banyaknya kita, pembersih ke ataupun pengotornya kita, suka pandang aib orang ke ataupun memaafkan aib orang ke.
Itu semua tabiat yang Allah Ta'ala datangkan pada manusia. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala datangkan tabiat pada manusia ni daripada semua tabiat ada pada kita, kecuali khianah dan penipu. Kecuali khianat dan tipu ni, dia tak datang sejak azali. Dia tak datang sejak awal. Kita yang develop sifat untuk khianat. Sebab selalunya khianat ni bila kita nampak peluang, kita nak ambil. Kalau tipu ni sebab kita rasa tersepit, maka kita nak tipu. Tapi yang lain, malas, rajin, itu memang ada. Cuma kita bergantung pada kehendak saja. Jadi tabiat kita ni boleh dilentur. Orang pemarah, semua orang ada marah. Bukan berarti dia tak ada kemarahan tu. Siapa pun ada kemarahan. Cuma ilmunya telah berjaya menahan kemarahannya daripada liar. Jadi kalau kita mampu sabar pada apa juga any circumstances, kata orang putih. Dalam apa juga situasi kita mampu untuk bersabar, maka bukan sebab kekuatan itu sabar tu, tetapi kita ada ilmu, kita ada skills, kita ada kemahiran untuk salurkan marah itu ke tempat lain, ataupun kita bendung dia. Kita bendung kemarahan. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Siti Maisarah. Kita mampu ada kemahiran untuk membendung kemarahan tu. Terima kasih pada Kak Anisah Masno, Masya Allah. Membendung kemarahan itu satu anugerah Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, Laisa qawiyyu bisur'ah. Bukanlah yang kuat, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu mampu bergusti. Tetapi yang kuat itu adalah yamliku nafsahu indal ghadab. Yang boleh memiliki dirinya di saat dimarah. Jadi kita tanya balik, di saat kita marah, kita boleh tak tahan diri kita, ataupun di saat kita marah, kita lepas dulu baru fikir. Orang yang paling layak untuk kita tahan marah siapa dia? Kalau seorang anak, ibunya lah. Kalau seorang isteri, suaminya lah. Tapi itu yang susah. Kadang-kadang anak ni cukup marah dengan, ya Allah, kalau dia dapat marah mak dia, macam lupa pula tu mak dia. Satu. Isteri pun sama. Kalau dapat marah suami, dia rapat ke dinding. Mentang-mentang lah suami sayang dia, dia marah, dia main sembur je. Saya pernah tengok lah, suami tu kadang-kadang menikus takut. Sebab isterinya garang sangat. Cakap, abang boleh tahan ni macam ni punya tengking. Tak macam mana Ustaz. Kita ni selagi mana ada sabarlah. Sebagai sebaik-baik peneman. Saya rasa terbalik tu, selalunya orang perempuan yang sabar ke perangai lelaki. Tapi abang boleh sabar dengan perangai macam tu. Kalau tegur macam tu. Tak apa Ustaz. Allah Ta'ala tu dia nak bagi kita syurga. Dia datangkan ujian daripada orang yang kita sayang. Jadi saya tak nak datang ujian. Saya tak datang pintu syurga daripada orang lain. Biarlah datang pintu syurga daripada orang yang kita sayang. Allahu Akbar. Saya pun terkejut. Dia punya cakap tu menusuk kalbu. Maksudnya dia kata mempertahankan sesuatu yang dah ada itu umpama seperti suatu peperangan. Kejayaan yang sebenar adalah mampu mempertahankan apa yang kita telah mulakan. Memang kalam Rabbi betul lah. Kalam Rabbi. Masya Allah. Terima kasih kepada Makcik Atikah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, sambung. Yang ketiga. Yang pertama yang telah ditentukan di Lauh Al-Mahfuz adalah langit, bumi, penciptaannya. Yang kedua yang telah ditentukan di Lauh Al-Mahfuz adalah tabiat. Yang ketiga. Suami sabar dengan kerenah isteri, susah nak jumpa tu. Jangan tak tahu Siti Maisarah. Masa kahwin je masa baru kahwin je kita sabar kerenah suami. Kadang-kadang ada masanya suami sabar dengan kerenah isteri. Dia macam ni, ada satu benda tu yang satu statement tu dia kata, tugas untuk melayan dalam rumah tangga sebenarnya adalah tugas isteri. Tetapi apabila isteri minta dilayan, maka rumah tangga rosak. Boleh faham tak? Tugas utama seorang isteri yang telah diberikan oleh Islam adalah melayan suami. Itu tugas dia. Jadi kalau ianya berlaku sebaliknya, iaitu suami melayan isteri, maka dia menyanggahi fitrah yang Allah berikan kepada seorang suami dan isteri. Betul tak? Betul lah. Tugas isteri adalah Rabbul Bait, suri rumah. Maka dia bertugas untuk melayan orang di dalam rumah. Lelaki tugasnya adalah di masjid. Dia kena melayan makhluk di luar. Jadi bila suami balik, isteri pada kedudukan melayan suami. Gitu.
Dan apa juga berlaku situasi, dan suami apa tugas pada isteri? Suami memberikan didikan, suami memberikan keperluan, suami memberikan makanan, tempat tinggal, pakaian. Itu semua dah. Tetapi asas kepada melayan adalah letak pada isteri untuk melayan suami. Tapi apa yang berlaku di akhir zaman, bila isteri bekerja, maka dia tidak melayan suami. Maka disebabkan tidak melayan suami itulah, maka suami mencari layanan yang lain. Layanan tu maksudnya apa jugalah, hiburan ke, keseronokan ke, sembang di luar. Sebab itu Nabi SAW pernah berkata kepada ahli keluarganya, pergi lihat seorang wanita ahli syurga. Maka dia pergi jumpa ahli syurga tu, seorang isteri yang menanti suaminya balik dengan air dan rotan. Kalau suami aku balik, aku berikan dia air. Dan ini adalah untuk dia memukulku kalau aku tidak melayannya. Allahu Akbar. Itu sifat kedudukan seorang wanita untuk melayan suami. Dan itu bukanlah kedudukan menghina, tidak. Itu adalah platform untuk menzahirkan nilai takwa pada Allah. Itu adalah platform untuk menzahirkan nilai takwa. Kalau kita nampak itu adalah menghukum wanita, maka kita pergi ke platform lain lah. Kita nak jadi platform seorang lelaki, dia macam ni, macam solat jemaah. Solat jemaah di masjid adalah untuk lelaki. Dan kalau kita buat, kita dapat 27 pahala. Yes, walaupun seorang perempuan yang buat. Tetapi kalau si wanita ini, dia seorang wanita dan isteri, dia solat di rumah. Dia solat di rumah, di tempat yang tersembunyi, tertutup, maka pahala dia lebih besar. Lebih besar daripada 27 pahala. Nampak tak bagaimana keadaan Allah Ta'ala mengangkat darjat wanita? Tapi selalunya wanita cuba bandingkan diri dia dengan kebebasan lelaki. Sedangkan wanita ni dia ada set of ibadah yang Allah tentukan untuk dia beraksi di platformnya. Kan lagu apa tu? Telah ku siapkan satu daerah paling sunyi untuk kau beri erti. Maksudnya ada platform untuk kita zahirkan nilai masing-masing. Di sini tempatnya. Di sini gelanggang main bola sepak, cara bola sepak lah. Gelanggang badminton, cara badminton. Kita tak boleh letakkan rules badminton main bola sepak. Kita tak boleh letakkan undang-undang bola sepak main badminton. Jadi subhanallah begitu. Yang kita faham adalah masalah rumah tangga dekat sekarang ni. Sebab perceraian sangat banyak. Kerana kita hilangkan situasi melayan. Kita hilang sifat melayan. Ada isteri yang melayan banyak benda lain. Layan TikTok, layan Facebook, layan Instagram, layan bos. Jadi dia kurangkan masa untuk melayan suami. Kekurangan inilah kadang-kadang menyebabkan para suami hilang pedoman. Hilang pedoman. Susahlah macam tu Ustaz. Si suami je nak dilayan. Itulah kita cakap platform tadi. Setiap orang ada platform untuk menzahirkan nilai ahli syurganya. Baik. Sekarang pun sama, ada anak tengking mak ayah. Betul Siti Maisarah. Baik. Nombor 4. Nombor 3. Sikit lagi panjang sangatlah. Nombor 3. Rezeki hendaklah dicari dengan niat. Seperti jihad. Fi sabilillah. Jadi mencari rezeki yang halal adalah ibadah. Sedangkan datangnya rezeki bukan urusan kita. Baik. Yang ketiga, yang Allah Ta'ala tentukan di Lauh Al-Mahfuz, langit dan bumi penciptaannya, tabiat manusia. Yang ketiga adalah rezeki. Rezeki kita telah pun ada di dalam perancangan Allah. Cuma Allah Ta'ala tentukan kepada kita untuk pergi mencarinya. Kita kena cari, dipanggil Allahumma salli ala Muhammad. Kita kena keluar untuk pergi bekerja sebagai khalifah. Namun urusan rezeki adalah urusan Allah Ta'ala. Boleh Kita keluar rumah tu, kadang-kadang kita tersilap sebut, saya nak keluar cari rezeki. Sebenarnya kita bukan keluar cari rezeki. Sebenarnya kita keluar adalah untuk berkhidmat pada masyarakat. Sebagai khalifah dan sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Kita tak boleh duduk diam, tak boleh. Sebab tu salah satu hikmah kenapa diharamkan riba. Kerana untuk mengelakkan manusia mengambil sikap sambil lewa terhadap tanggungjawab sesama manusia. Kalau dia ada duit, dia main riba aja, dia dapat untung atas riba aja, maka dia tak payah kerja. Islam melarang umatnya untuk tidak bekerja. Islam menyuruh umatnya untuk bekerja. Dan rezeki bukan datang daripada sumber kerja. Rezeki datang daripada sumber yang berbeza-beza. Kadang-kadang kita berniaga, kita promote produk. Bukan orang yang dengar tu yang nak produk kita.
Allah datangkan orang lain yang close dengan kita, yang ambil produk yang kita. Kadang-kadang kita kerja duit tak banyak pun. Tapi disebabkan duit tak banyak itulah Allah elakkan kita daripada sakit. Sakit tu rezeki lah. Sihat tu rezeki lah. Sihat rezeki, bahagia rezeki, melihat anak membesar depan mata rezeki, memiliki pasangan di sisi sentiasa itu rezeki. Ada bumbung untuk tidur itu rezeki. Ada katil untuk berehat itu rezeki. Ada makanan atas meja itu rezeki. Kalau kita ada 3 benda ni, kita lebih kaya daripada separuh penduduk bumi. Apa dia? Kita ada bumbung untuk berteduh, kita ada katil untuk tidur, kita ada makanan untuk makan. Hari ni, saat ni, kita lebih kaya daripada separuh penduduk bumi. Itu rezeki. Cuma kita rasa rezeki kita kurang sebab kita bandingkan dengan orang lain. Di saat kita buat bandingan dengan orang lain, maka di situlah rezeki kita jatuh. Rezeki itu tak jatuh. Kita salah melihat dan memandang rezeki. Sebab tu kita kena banyak menilai nikmat yang di dalam diri kita. Bukan di saat kita susah aja kita tanya pada Allah, kenapa aku susah? Tetapi sayangnya kita tidak pernah berkata pada Allah, ya Allah, kau tak beri aku nikmat. Aku dapat nikmat. Kenapa aku yang perlu dapat nikmat? Ibu ayah pun tunjukkan contoh yang terbaik pada anak-anak. InsyaAllah anak-anak akan berhormat kita. Betul, macam Atikah, betul. Baik. Rezeki. Dan yang terakhir, yang keempat, empat perkara yang Allah Ta'ala dah tentukan di Lauh Al-Mahfuz. Yang pertama, Allah tentukan langit dan bumi. Yang kedua, Allah Ta'ala tentukan tabiat. Yang ketiga, Allah tentukan rezeki. Boleh siapa-siapa tolong tulis 4 benda ni. Yang pertama, Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Yang kedua, Allah ciptakan tabiat manusia. Yang ketiga, Allah tentukan rezeki manusia. Yang keempat, Allah tentukan ajal manusia. Ajal. Orang yang membunuh diri bukan bererti dia mempercepatkan kematian. Tetapi ia adalah ketentuan Allah Ta'ala bahawa dia akan mati dengan cara itu. Adapun sebahagian lagi ditulis dalam Lauh Al-Mahfuz dengan syarat yang digantungkan, iaitu diisyarat pada perbuatan seseorang. Contohnya, si fulan bakal masuk syurga dengan syarat dia perlu taat, atau si fulan bakal masuk neraka jika melakukan maksiat. Jadi subhanallah, kita tergantung pada apa yang kita buat. Kita tergantung pada apa yang kita buat. Ajal kita itu penentu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah tentukan kita mati. Ada orang yang pergi umrah, dia sengaja tak makan ubat sebab nak mati di Mekah. Itu bunuh diri. Boleh minta mati di Mekah, tapi tak boleh bunuh diri. Kita disunatkan untuk minta mati di Mekah. Ya Allah, aku nak mati di tanah harammu ini. Boleh. Yang tak boleh, ya Allah, aku nak mati sekarang. Sekarang tak boleh. Sebab itu bagi arahan untuk dibunuh diri. Lalu dia tak makan ubat. Tak boleh. Kalau dia gantung diri dia di Mekah sekalipun, di Madinah sekalipun, dia tetap mati sebagai seorang yang berdosa besar. Habis tu kalau tak makan ubat juga dianggap seperti membunuh diri, kerana ubat pada ketika itu adalah menjadi asbab untuk dia terus hidup. Jadi tak boleh tak makan ubat untuk mati di Mekah. Kita mutawif, dia ingat nak mati. Jadi kita dah pening dah, Haji jangan mati, Ji. Makan ubat, Ji. Kita elok nak pergi Taif, dia dah merekak, dah berbuih dalam mulut. Sudah macam ni. Kita, Haji makan ubat apa ni, Haji? Bangun, Haji. Kita pun bawa dia ke hospital. Hiduplah dia. Sampai di Malaysia, baru mati. Kan dah rugi tu. Tak adalah nak rugi. Maksudnya kan silap lah dia. Dia boleh minta pada Allah untuk mati di Mekah lalu tak makan ubat. Patutnya dia beribadah maksimum, makan ubat, beribadah sungguh-sungguh biar dia mati atas jemputan Allah. Bukan dia yang tentukan nak mati kat mana dan bila. Baik. Jadi subhanallah, Allah Ta'ala tentukan ajal kita, tuan-tuan puan. Jadi tuan-tuan puan, mewakili barisan AJK Surau An-Nur mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati. Jangan lupa hari Jumaat 5S. Apa dia? 5S apa dia? Tak apa makcik. Masya Allah. Tak dapat nak tulis Ustaz. Tak apalah, nanti insya-Allah rakaman, tak apa. Masya Allah. Baik, 5S. Jangan lupa untuk kita baca, kita sedekah, kita selawat, kita syukur, suratul kahfi, solat Jumaat. Sabar dan senyum itu tambahan, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan di Jumaat yang berbahagia ini kita dapat kebaikan dan diampunkan dosa-dosa sepanjang hari Jumaat yang kita dapat, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya, mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian dan kehadiran semua. Qul madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Terima kasih kepada Siti Maisarah, kepada
Siti Anisah Masnau. Hari ni semua 3 Siti ada. Siti Anisah ada, Siti Maisarah ada, Siti Atikah ada. Masya Allah. Siti ni asalnya Sayyidati. Sayyidi wa Sayyidati. Iaitu tuan-tuan dan puan-puan. Syarifah tu asalnya Sayyidati lah. Sayyid. Itu panggil Siti. Siti tu adalah Sayyidi. Sayyidati. Tahniah kepada semua para Siti lah. Dan semua yang tak ada Siti juga. Baik. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.